أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير، نفع والانتفاع، إفادة والاستفادة، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya senya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia dan belas ihsannya, Allah memberikan kesempatan di hari yang penuh dengan keberkatan, dalam bulan yang baik, di hari yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab mendapat kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terima kasih kepada Ustazah Pengurusi Majlis dan juga yang dimuliakan, yang dihormati Al-Fadil Ustaz Abdul bin Ruslan, Pegawai Pendidikan Islam Daerah Pulai, para asatidzah, para guru, para muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama sekali, di kesempatan yang ada, saya memohon maaf pada pertemuan minggu lepas yang mana tak dapat dielakkan atas faktor kesihatan yang kurang baik. Dan minggu ini juga minta maaf kalau saya mohon komen sekiranya suara saya tak jelas atau tak dengar. Maklumkan pada, maksudnya boleh type dekat bawah tu supaya saya tahu. Sebab saya dalam kereta, saya bukan dalam rumah. Dalam kereta, itu yang background Masjid Nabawi tu. Belum sampai Madinah lagi. Alhamdulillah tak sampai lagi. Dan, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita semua sampai sana lah. Dekat sana dah boleh sembahyang rapat, Alhamdulillah. Dekat Malaysia belum boleh lagi. Kalau nak rapat dalam flight je. Dekat masjid belum boleh lagi. Jadi mudah-mudahan dekat masjid pun boleh, insya-Allah. Akan dalam masa terdekat ni. Dan sekiranya tak apa jelas, maklum sebab saya baru balik daripada hospital. Saya baru balik check up. Tadi ada check up lagi. Dan Alhamdulillah masih kurang ni lagi lah. Darah masih dia naik turun lagi, masih kurang stabil. Tapi insya-Allah mudah-mudahan doa pada semua dapat saya teruskan macam biasa, dan juga kesihatan yang baik, doa daripada semua, insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan teruskanlah. Saya dimaklumkan tadi, Ustazah Mahani bagi tahu saya kita ke surat 12 kalau tak silap, pada matan yang membicarakan sifat 20 lagi. Jadi kalau saya tersalah, maksudnya bukan dekat situ, nanti beritahu balik ya. Takut saya tersalah apa nama baik di matan dia. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Baik, sampai situ dulu. Iaitu Sami'ul Basir. Sami'ul Basir, sifat Allah, sifat sama', sifat basar, dan juga wal mutakallim, iaitu yang maha berkata-kata. Lahu sifatun sab'atun tantazimu, dan juga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 7 sifat yang tersusun, iaitu sifat ma'ani. Sifat yang tersusun itu sifat ma'ani lah. Baik. Apakah 7 sifat yang ma'ani itu?
Sifat ma'ani itu ada 7. Faqudratun, qudrah, iradah, sama', basar, hayah, ilmu dan kalam. Ini namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat yang terbahagi kepada 4, sifat 20 yang dibahagikan kepada 4, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah iaitu satu sahaja, sifat wujud. Manakala sifat salbiyah ada 5, iaitu daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Sampai situ. Itu salbiyah. Ma'ani daripada qudrah sampai kalam. Adapun ma'nawiyah, 7 daripada ma'ani itulah. Ma'nawiyah ni adalah partner kepada ma'ani. 7 daripada ma'ani tu, dia jadi ma'nawiyah. Kalau qudrah, kaunuhu qadiran. Iradah, kaunuhu muridan. Hayah, kaunuhu hayyan. Ilmu, kaunuhu aliman. Sama', kaunuhu sami'an. Basar, kaunuhu basiran. Kalam, kaunuhu mutakalliman. Baik. Sifat nafsiyah adalah sifat yang mana? Sifat yang berujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud dia tidak ada makna yang lain. Seperti mana kalau kita katakan wujud itu maknanya ada, maka dia tidak memberi makna yang lain melainkan ada. Seperti contoh, bila kalau kita katakan pada kelompok manusia lah, kalau dari sisi manusia ni, kalau orang tu datang, dia tanya kepada satu orang ni, haji tu ada dalam rumah tak? Maka dia jawab, haji ada. Maka ada di situ cukup untuk kita faham yang orang tu wujud dalam rumah. Dia tak ada makna lain. Dia tak ada makna, mungkin ada tadi sekarang dah tak ada. Ataupun mungkin sekejap lagi akan ada. Tak, dia memang maknanya ada. Itu maksud nafsiyah. Bila wujud, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dan tidak akan dapat digambarkan pada akal akan tiadanya. Maksudnya wajib ada. Adapun salbiyah, dia ada sifat yang wujud, ada sifat yang ada, yang sungguh tapi ada. Ni kalau dalam kitab-kitab tauhid yang kitab-kitab jauh lama, disebut begitu. Dia sebut apa? Ada sifat yang sungguh ada, sungguh dan ada. Ada lagi satu dipanggil sungguh tapi tak ada. Itu beza dia. Sungguh dan ada. Satu lagi pula sungguh tapi tak ada. Maksudnya sungguh tapi tak ada. Macam mana yang katakan sungguh tapi tak ada tu? Contoh ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah tu, sifat tu sungguh. Maksudnya memang ia, memang wajib. Tapi tak ada. Sifat tu tak ada pada Allah Ta'ala. Sifat qidam, tak ada pada Allah Ta'ala. Sifat baqa, tidak ada pada Allah Ta'ala. Apa maksud tidak ada dekat sini? Tidak ada di sini maksudnya begini. Sifat salbiyah adalah satu sifat untuk menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah. Maksudnya, seperti contoh qidam. Maknanya sedia ada. Sedia ada tu adalah satu sifat untuk menafikan tuduhan bahawa Allah itu ada permulaan. Baqa, maknanya kekal, adalah satu sifat untuk menafikan bahawa Allah akan hancur. Wahdaniyah, Maha Esa, satu sifat untuk menafikan yang Allah itu berbilang-bilang. Itu maksud dia. Tapi sifat tu ada pada Allah. Sifat tu tidak ada. Dia sifat untuk menafikan. Macam mana nak faham lagi masalah ada dengan tak ada ni? Sungguh ada dengan sungguh tapi tak ada. Okay, saya bagi contoh saya sendiri. Ni contoh manusia dia, contoh manusia. Contoh macam saya. Saya, contohlah fizikal saya. Katakanlah saya, fizikal lah kata. Contoh saya gemuk, contohnya. Gemuk sifat saya. Saya juga ada satu sifat lagi. Contohnya saya ni, sifat saya tak suka makan nasi ambeng. Itu contoh ni. Saya tak suka makan nasi ambeng
dan saya gemuk. Dua-dua tu sifat saya. Tapi sifat gemuk tu sifat yang memang ada pada saya. Maksudnya ada pada zat, ada pada badan saya. Jadi kalau tengok gemuk tu memang ada. Memang ada pada badan dia. Ada pada badan, ada pada pipi, ada pada kaki, gemuk. Memang gemuk tu ada pada zat, pada badan, pada jasad dia. Tapi tak suka makan nasi ambeng, mana ada pada jasad. Takkan ustaz-ustaz atau ustazah tengok muka saya, ada tanda yang Ustaz Sulhi tak suka makan nasi ambeng. Ada tanda di dahi dia. Tak boleh. Sebab tu bukannya satu benda yang ada. Tu yang maksud dia, sifat tu tak ada. Tapi sungguh tak suka makan nasi ambeng. Sungguh. Tapi ada ke sifat tu pada saya? Tak ada. Maksudnya tak ada pada badan. Tak ada pada jasad. Tak ada pada zat. Tu maksud dia. Jadi sifat berbeza dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah satu sifat yang sungguh dan ada. Maksudnya qudrah itu sifat yang berdiri pada zat. Sifat yang ada pada zat. Sifat yang memang ada pada zat Allah Ta'ala. Adapun qidam, qalafatul hawadis, baqa', apa semua salbiah itu sifat yang tidak ada. Tapi sungguh. Sebab dia sifat untuk menafikan perkara-perkara yang dituduh atau perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ulah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita sebut tadi sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat, sifat yang berdiri pada zat. Dan dapat tidak, mesti kena ada pada zat. Qudrah, iradah, dia sifat yang tak boleh lari. Seperti mana garam dan masin. Masin tu memang ada pada zat. Garam, manis ada pada gula, yang tak boleh pisah. Dan tak boleh pisah, memang mesti ada pada zatnya. Baik. Itu contohlah. Itu contoh yang saya bagi tadi itu adalah kenaan dengan salbiah ma'ani. Maknawiyah apa pula? Maknawiyah adalah hal keadaan. Bila kita sebut qudrah, sifat Allah yang Allah itu berkuasa, maka sebab itulah dinamakan maknawiyah itu hal keadaan yang juga berkuasa. Sebab itu, kalau ikut kepada pengajian Tariq Pak Da'i Mekah, dia tak terjemahkan dengan makna qudrah itu makna berkuasa. Dia terjemahkan dengan makna perkuasa. Perkuasa. Kalau iradah, perkehendak. Kalau mendengar, pendengar. Kalau melihat, perlihat. Kalau kalam, perkata. Bukannya mendengar. Itu terjemahannya. Dia dari segi terjemahan, tak ada masalah. Sebab apa? Bukan maknanya bila terjemah mendengar tu salah. Sebabnya bila terjemah mendengar, kemudian perlu disyarahkan balik lah. Disyarahkan balik. Iaitu sifat mendengar tu ada pada zat. Menjadikan zat itu pendengar. Disyarahkan balik. Sama aja. Cuma pada daripada terjemahan dia dah tulis dah siap dah. Pendengar. Ataupun perkata. Baik. Hayatun ilmu kalamun istamar. Dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti iradah, sama, basar, hayah, maha hidup, maha mengetahui dan juga maha berkata-kata ataupun perkata. Saya mungkin tak syarahkan satu persatu lah sifat 20 ni. Cukup kita lalukan dan juga kita ambil poin-poin yang penting. Kalam berkata. Kalam adalah satu sifat yang sangat penting sehingga kan sifat 20 ini, nama lain bagi sifat 20 adalah sifat ilmu sifat kalam. Anda beritahu punya pentingnya kalam ni. Dan daripada kefahaman tentang kalam itulah yang menyebabkan kesalahan daripada memahami makna kalam itulah yang hasilkan fahaman Mu'tazilah. Kena berhati-hati. Kerana kalam itu sangat penting. Mu'tazilah apa semua tu jadi itulah. Faham makna kalam tu salah tu. Kalam ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ikut pada kata terbahagi pada 4. Yang nafsani, masdari, lafzi, kan? Itu kalam-kalam tu nak bagi tahu pada kita Allah Subhanahu Wa Taala ini kalamnya tidak berhuruf dan tidak bersuara dan tidak ada lurah. Tidak huruf, tidak suara dan tidak lurah. Itu kalimah kalam Allah yang azali. Tidak ada huruf, tidak ada suara dan tidak dengan lurah. Lalu bagaimana pula dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran?
Al-Quran itu berbahasa Arab, berhuruf, dan bila kita baca bersuara. Jadi adakah maksudnya kalam Allah iaitu kalam Allah ataupun itu bukan kalam Allah? Itulah timbulnya perbahasan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Maka di sini jelas ulama-ulama kita dah syarahkan dan kita dah maksudnya boleh faham daripada perbahasan ulama, iaitu Al-Quran itu, mushaf itu makhluk. Mushaf itu makhluk, iaitu kertas, apa semua itulah. Tapi kalam Allah yang azali tidak makhluk. Yang jadi Mu'tazilah apabila mereka mengatakan kalam Allah itu makhluk, iaitu kalam azali. Kalam azali Allah itu makhluk. Mereka kata, bila makhluk, maksudnya dia bukan qadim. Dia benda yang baru. Jadi sesat di situ. Tapi kalau baca ahli sunnah berpegang, kalam Allah itu bukan makhluk. Kalam Allah itu qadim. Maksudnya qadim lah. Maksudnya bukannya yang dicipta, yang direka. Kalau Allah itu qadim. Seperti zat Allah Ta'ala. Tetapi Al-Quran itu, yang mushaf, yang apa semua itu, yang berbentuk, yang bersuara itu makhluk. Walaupun, ini jelas ini tolong take point. Walaupun kalam Allah seperti Al-Quran itu, yang berbentuk mushaf itu makhluk, ulama-ulama mengharamkan kita menyebut Al-Quran itu makhluk di hadapan khalayak tanpa ada syarahan dan juga penerangan. Dengan buat sedap kita pula pergi-pergi kat depan orang awam, tahu tak Al-Quran tu sebenarnya makhluk sebenarnya. Tapi tak terang, tak syarahkan. Nanti orang tanya pula, betul ke makhluk? Sungguh ke? Sungguh ha? Makhluk betul? Makhluk. Kenapa makhluk? Cari sendiri. Kena ngaji ya. Kita terang sampai dekat tu je. Bermakna dia akan menyesatkan orang. Maka haram. Dia dipanggil kalam-kalam yang mana khatir. Kalam yang menimbulkan fitnah. Mungkin kalam kita tu betul, tapi menyebabkan fitnah. Menyebabkan fitnah. Jadi berhati-hati ketika mengatakan Al-Quran itu makhluk. Boleh kata Al-Quran itu makhluk dengan syarat kita duduk dalam majlis ilmu, dalam halaqah, berbincang ataupun tengah berbahas, ataupun ada syarahan-syarahannya, maka tidaklah jadi haram. Baik. Wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Dan harus bagi sifat Allah itu, ada satu sifat harus bagi Allah Ta'ala melalui kurniaan dan keadilan Allah, tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi, untuk meninggalkan segala perkara yang mungkin. Mungkin ni iaitu perkara selain wajib dan mustahil lah. Maksudnya perkara-perkara harus. Allah nak buat, Allah nak tinggalkan, itu semuanya adalah harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bagi Allah. Dengan keadilan Allah, perkara-perkara yang mungkinan Allah nak buat, itu hak Allah. Allah nak tinggalkan, itu pun hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita serahkan maknanya balik kepada iradat Allah Ta'ala. Cukuplah situ. Jadi kalau Allah nak izinkan, Allah jadikan. Kalau Allah tak nak izinkan, maka Allah tak jadikan. Takat tu, kalau kita faham kaedah tu, bukan faham, selalu disebutkan kan, satu orang salah seorang daripada guru saya masa di Yaman dulu, Syekh Saleh bin Abdul Qadir Bayhani, satu orang mufti di Bayhan di Yaman. Beliau selalu sebut apa? Sifat Allah ataupun apa yang berkaitan dengan Allah, dengan syariat, apa semua. Bukan tak tahu, dia tahu. Tapi masalahnya tidak memahami hakikat ataupun tidak merasai hakikat tersebut. Itu yang menyebabkan dia tak faham. Bukan sebenarnya dia tak tahu. Contohnya macam orang bila down, ataupun seseorang yang bila kehilangan seseorang yang tersayang, maka dia akan jadi down, jatuh sampai dia tu jadi macam tak keruan, stres sampai jadi macam orang gila apa semua. Kan kalau kita tanya dengan dia, dia tahu tentang takdir Allah. Tahu tak ini semua Allah yang nak? Ya tahu. Tahu dia. Mustahil dia tak tahu. Orang Islam kita ni jahil-jahil pun dia tahu ini semua berlaku dengan kehendak Allah. Tapi kenapa hati dia tidak terima? Ini. Tidak merasai hakikat benda tu. Tidak memahami hakikat benda tu. Kalau dia memahami dan merasai hakikat benda tu, maka dia akan faham Allah berarti Allah yang tentukan, Allah yang takdirkan. Tapi jangan macam Mu'tazilah yang serah semuanya pada Allah. Semuanya dikatakan tentang berlaku takdir Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kan? Berharap minum arak ke apa? Itu orang tanya, kenapa minum arak ni? Dia tak boleh buat apa-apa. Allah dah tentukan. Telah termaktub dan telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dia tengah mabuk tu pun dia tahu tu.
Dia saya sebut lagi, telah tertulis dan telah termaktub di Lauh Mahfuz yang Allah telah tentukan malam ini saya minum arak. Tapi apa saya perlu buat? Kalau jumpa kat itu, kalau saya lah, saya terajang sekali. Penendang sekali, lepas tu saya kata, kalau kita kenapa Ustaz tendang saya ni? Ini semua telah termaktub dan tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau kita kata itu, dia marah dia. Jadi maksudnya, bukannya kita serah bulat-bulat. Semuanya kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dalam perancangan Allah. Bab takdir adalah bab yang paling susah nak bahas dan bab yang paling susah nak faham. Dan kadang-kadang memang tak faham pun. Itu yang disebutkan ulama akidah ni. Bab takdir ni, dia bukan bab yang untuk difahami. Bab yang untuk diterima. Untuk diimani. Kalau sekiranya benda yang kita wajib iman adalah benda yang kita kena faham dulu, maka bermakna di situ banyak benda yang kita akan beriman. Sebab benda itu perlu diimani, perlu diterima, perlu dihadam dan perlu dibuat saja. Bab iman ni. Dia bukan benda yang mesti kena masuk akal, kena faham. Takdir benda yang tak boleh nak faham. Contohnya macam kita bagi tahu, Allah Ta'ala ini menciptakan kita. Allah telah takdirkan segala sesuatu tentang kita. Tapi dalam masa yang sama, Allah bagi pilihan. Maksudnya kita ini diberi ikhtiar untuk memilih yang mana baik, yang mana buruk. Allah bagi akal. Allah bagi pilih mana baik, mana buruk. Tapi Allah telah takdirkan. Dan bila kita pilih yang baik ataupun kita pilih yang buruk, itu pun berlaku dalam takdir Allah. Macam mana ni? Kalau orang-orang yang susah nak faham, dia akan kata, itu pun berlaku dalam takdir Allah juga. Ya, itu pun berlaku dalam takdir Allah. Macam susahlah nak hadam benda tu. Memang susah. Sebab tu Pak Sumit Wali Allah Bukit Tembaga sebut apa? Iman ini benda yang di luar akal. Bukan perlu untuk kita kaji, logik akal, faham, baru nak terima. Tak. Bila Nabi kata A lah. B lah. Kalau anda kata Nabi memegang baju berwarna putih, lalu Nabi mengatakan baju ini warna hijau, tetap akal kita, iman kita kena terima. Itu hijau. Walaupun mata nampak putih. Dia gitu. Dia tak boleh kata, mungkin Nabi time tu Nabi macam kurang jelas kot makna putih dengan hijau. Tak. Bila Nabi kata hijau. Nabi kata biru. Itu yang mudah faham dalam bab keimanan. Kalau nak terima dengan akal, maka ia takkan dapat dicapai dengan akal. Sebab itulah, kalau nak diceritakan tentang akal, tentang hidayah, tentang iman, kita boleh ambil kisah-kisah daripada zaman Nabi SAW. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah, bila mana orang-orang yang mana mendengar kisah-kisah, mendengar cerita Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Isra' wal Mi'raj, yang mana Nabi cerita Nabi naik ke langit apa semua. Sahabat-sahabat ketika tu, orang kafir jangan cakap lah, confirm dah tak percaya, dah tak mau terima. Dia pun orang Islam, sahabat Nabi ketika itu, ada yang percaya, Alhamdulillah, ada yang memang kuat iman, dan ada juga daripada orang Islam ketika mendengar cerita Nabi itu, goyang iman dia. Lalu apa yang ulama-ulama kita sebutkan, bahawasanya apa yang berlaku Rasulullah SAW ataupun di malam Isra' wal Mi'raj, itu adalah perkara yang mana wajib diimani, bukan wajib difikirkan bagaimana caranya. Sebab tak mungkin akal kita mustahil dapat memikirkan logiknya di mana. Kerana itu Sayyidina Abu Bakar diterima bulat-bulat, sahabat Nabi Sayyidina Umar dan sebagainya, mereka terima. Mereka tak ada berbahas dah. Kalau kita nak ikut logik akal masa tu, Supa pernah tengok dulu. Bila saya cerita, saya pernah bahas Pak Bila dari cerita sebelum PKP ni. Saya cerita pasal dia, saya kata dekat satu masjid dekat tempat saya imam dulu, saya kata kita kalau ikut logik akal dengan ikut bab iman, susah nak hadam. Tuan buka dompet, ustaz, kita buka dompet. Dalam dompet kita, dalam wallet kita ada RM50. Ada RM50. Dan dia tahu RM50 dia nak guna untuk 1 minggu. Akal dia akan cakap 1 minggu RM50 tak cukup. Confirm tak cukup. Makan saja berapa dah. Dia pula bujang, kan? Kalau tak bujang pun kahwin pun samalah. Jadi susah. Nak beli ayam sekilo dah sekarang dah RM8.7, RM8.8. Kan ayam dah mahal, dia dah naik harga apa semua naik mahal kan. Jadi memang tak cukup 50. Itu akal dia bagi tahu. Akan tetapi dalam bab keimanan kepada Allah, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bukan berdasarkan jumlah duit. Itu yang dia faham dari segi rezeki pula lah. Rezeki Allah Ta'ala bukan dari segi jumlah duit. Ada orang tak ada duit.
Macam orang gila kat tepi jalan pun Allah bagi makan. Anjing kurap tepi jalan Allah bagi makan, Allah bagi rezeki pada dia. Jadi itu yang dia faham dari segi rezeki dia pula. Saya cerita benda tu. Jadi ada satu orang tu, saya faham kan? Alhamdulillah. Dia faham benda tu. Jadi dia jumpa dengan saya, dia tanya lah, Ustaz, RM50 tu tak cukup, akal kata. Tapi iman kata cukup sebab Allah yang bagi rezeki. Ada ke berlaku macam tu, Ustaz? Dia tanya saya contoh. Saya katalah, saya buat contoh. Mana saya tak tahu. Pula kalau ada orang berlaku, mungkin ada, mungkin tak ada, kita tak tahulah. Saya buat contoh saja. Lalu Allah SAW Muhammad, saya kata dekat dia, kalau nak tahu contoh, saya kata tak mustahil. Allah boleh bagi dengan pelbagai jalan. Tak semestinya RM50 tu maksudnya memang cukup, guna tak habis-habis. Tak semestinya macam tu. Mungkin juga Allah boleh jadikan macam mana. Dalam masa 1 minggu tu, RM50 dia tak habis. Tapi hari-hari dia makan. RM50 tak habis. Weh, wali ke apa ya? Bukan wali. Orang biasa je. Tapi hari-hari tak habis makan. Macam mana dia buat? Setiap malam pergi masjid. Lepas isyak ada makan. Lepas kuliah kan dia makan, masjid sediakan. Makan free dia. RM50 tak usik dia. Alhamdulillah, dia set tapau lagi, bungkus, bawa balik, buang dalam tea ais. Esok pagi peringatkan. Alhamdulillah. RM50 tak habis dia. Kan? Tapi janganlah pula pergi masjid sebab nak makanan tu, tak elok lah kan. Tapi tak apalah, ya khair. Tapi kalau dia pergi masjid untuk makan tu pun bagus juga. Kurang-kurangnya ada dakwah di situ. Tapi yelah sekarang saya tak tahulah macam mana kan. Kalau ada makan tu sekarang bungkus semua. Teruskan je buat. Kalau masjid-masjid surau kalau ada rezeki lebih, teruskan saja buat bungkus. Memang tak boleh makan di masjid surau. Bungkus. Sebab apa? Sebab mungkin ada orang-orang susah yang tak mampu nak makan apa semua. Adalah rezeki dia kat situ. Khairlah insyaAllah. Kemudian, itu dalam bab sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Ini masuk bab sifat nubuwah, sifat-sifat kenabian. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul, para nabi itu yang mana wajib kita beriman mereka ada 4 sifat. Sebahagian kitab lain menyebut 3 sifat. Kenapa ada sebahagian kitab sebut 3, sebahagian kitab sebut 4? Macam kitab Miftahul Murid sebut 3. Sebabnya asalnya 3. 3 itu iaitu sidiq, amanah dan tabligh. Sidiq maksudnya bercakap benar, jujur, tak menipu. Amanah iaitu amanah, tidak khianat. Dan tabligh iaitu menyampaikan. Sebenarnya daripada 3 sifat itu, kalau difahami, 3 sifat itu mesti ada pada seseorang yang bijak. Itu sepatutnya. Tapi kerana umat semakin hari semakin orang kata tidak boleh memahami benda itu, maka ditambah satu lagi iaitu fatanah, bijaksana. Untuk dimudahkan lalu dipecahkan. Iaitu satu lagi fatanah. Maka ada 4 sifat lah. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau dalam matan dia tak susun macam tu, dia susun macam ni. Arsala anbiya, Allah mengutuskan para nabi, zawi fatanah, yang ada sifat fatanah, bisidqi, dan juga sidiq, wat tabligh, dan juga tabligh, dan juga amanah. Apa maksud Allah salli ala sayyidina Muhammad? Fatanah, al-hilq, cerdik. Wajib para nabi cerdik, dan mustahil para nabi itu jahil atau bodoh. Mustahil. Mesti wajib bijaksana. Mesti wajib begitu. Itu sifat para nabi. Tapi dalam kisah-kisah anbiya banyaklah kita boleh tengok kan macam mana para nabi dalam berhujah, dalam berdebat, dalam menerangkan tentang Islam. Maksudnya jelaslah tentang kebijaksanaan para nabi itu. Macam contohnya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi umur 35, macam mana ketika Kaabah roboh, runtuh, ketika Nabi membantu Nabi menyelesaikan masalah kaumnya ketika itu. Jadi itu sifat fatanah, bijaksana. Ada pun sifat sidiq, sifat benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidiq mutabaqatu khabaruhum lil waqi', iaitu mestilah bertepatan apa yang mereka sampaikan dengan apa yang terjadi. Lawannya kizib, iaitu dusta atau tipu.
mestilah apa yang disampaikan oleh Nabi itu bertepatan dengan wakil. Maksudnya mustahil berbeza. Kita kalau sampaikan, kadang-kadang tak sama dengan apa yang berlaku. Kita baru nampak insiden, naik kereta nampak insiden, lalu kereta nampak ada orang insiden. Kita buat tengok sepintas lalu gitu je, nampak sekilas gitu je, tak berhenti pun. Tapi bila balik rumah, cerita dengan jiran-jiran, macam kita lah yang berada di situ daripada awal sampai habis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia cerita dengan jiran dia, tadi kat situ ada insiden. Teruk ke? Teruk, dia kata. Aku tengok berterabur pun dekat jalan tu. Jari-jari tutup, tangan tutup apa semua. Dia cerita macam dia duduk kat situ, tapi dia pun lalu ke sekejap sangat. Bukan insiden tu apa pun. Pakcik dia jatuh motor pasal tersagat tongkat tak buka tadi. Tak ada teruk apa pun. Tapi cerita tu tak sama dengan wakil. Tapi para Nabi SAW, alaihi wassalam, mereka itu mesti sama dengan apa yang disampaikan. Apa yang mereka sampaikan dengan apa yang terjadi mesti sama. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian sifat tabligh. Sifat tabligh iaitu sifat menyampaikan. Apa maksud tabligh? Isalu ma umiru bi isalihi lil khalqi. Maka disatakan tabligh itu menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Ini kepada kita lah. Mustahil. Dan maka manakala seseorang itu mengatakan bahawa Nabi menyembunyikan perkara tersebut, maka itu adalah tuduhan yang berat kepada Nabi wal'iyadu billah. Seperti Syiah. Ustaz-ustaz dengan Ustaz mungkin pernah dengar kisah Syiah dan marah sangat dengan Sayyidina Umar. Ada satu Syiah tu dalam perdebatan, dia marah dengan Sayyidina Umar. Lalu orang tanya dengan Syiah, kenapa yang marah sangat dengan Sayyidina Umar ni? Lalu apa yang dia jawab? Dia kata satu hari dulu masa Nabi tengah nazak tu, Nabi panggil Sayyidina Umar, Nabi nak cakap. Tapi Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, sekiranya ini bukan perkara yang mustahak atau perkara yang penting, tidak perlu diteruskan. Dia cakap, berehatlah kerana kau tidak sihat, kau sakit. Lalu Nabi pun tak cakap, Nabi pun tak teruskan apa yang Nabi nak sampaikan. Syiah kata apa? Syiah kata Sayyidina Umar kurang ajar, dia kata. Sebab dia kata kemungkinan masa tu Nabi nak bagi tahu khalifah seterusnya adalah Sayyidina Ali. Dia boleh buat satu andaian macam tu. Pada hakikat dia, kan Sayyidina Umar dah kata pada Rasulullah, kalau itu adalah benda penting, tak sampaikan. Kalau tak penting, tak apa. Jadi bila benda tu, Sayyidina Umar cakap macam tu dan Nabi tak teruskan, bermakna itu bukan benda yang mustahak. Dan ada petunjuk-petunjuk lain kenapa Abu Bakar nanti jadi khalifah. Tapi puak Syiah ni dia mengaku dia cinta Ali, tapi dia benci kepada Abu Bakar, pada Umar. Syiah ni saya pun tak tahu, dia jadi jam, dia jadi bengong gila babi apa tak tahulah. Syiah ni dia saya pun tak faham tentang mereka ni. Mereka kata mereka cinta Sayyidina Ali tapi benci Umar. Mereka cinta Sayyidina Ali tapi benci kepada Abu Bakar. Tidakkah mereka tahu yang Sayyidina Umar adalah salah seorang daripada menantu Sayyidina Ali? Sayyidina Umar berkahwin dengan anak Sayyidina Ali. Dan tidakkah mereka tahu bahawa Sayyidina Ali ada anak bernama Abu Bakar dan Sayyidina Ali ada anak bernama Umar? Dan tidakkah mereka tahu bahawa keturunan Sayyidina Ali itu anak kepada Sayyidina Husain juga ada yang bernama Umar? Jadi kod mana Syiah ni? Tak tahu, dia jam. Syiah ni dia dengan satu orang lagi tu, Syiah Wahabi lebih kurang. Dia pun duduk jam lah. Dua-dua jam. Tak tahu awak tuju. Kan? Jadi bila cakap nak cari hak benda, nak yang orang kata hujah yang sangat lemah. Tapi mereka merasakan hujah mereka kuat. Sebanyak hujah mereka lemah. Ada pun dalam bab-bab tertentu seperti mana Syiah mengatakan mereka mencintai Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya khair, kita juga cinta. Maka kalau dikatakan Syiah itu dengan cara menjadi Syiah adalah disebabkan mencintai Hasan dan Husain atau Sayyidina Ali, bermakna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lebih Syiah daripada Syiah. Itu faham tak? Kalaulah Syiah itu disebabkan mencintai Hasan, mencintai Husain, mencintai Ali, mencintai Fatimah, bermakna kita lebih Syiah daripada Syiah.
Sebab apa? Mencintai mereka itu adalah hak bagi kita, ahli sunnah wal jamaah. Itu hak kita sebenarnya mencintai mereka. Apa dalilnya? Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ahabbul ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah daripada apa yang Allah telah beri, disebabkan apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku, yakni cintalah Nabi Muhammad kalau kamu cintakan Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah ahli keluarga aku kalau benar kamu cintakan aku. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian amanah. Amanah maknanya ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin au makruhin bihaitsu yastahilu wuqu'uhu minhum. Ni makna amanah ya. Makna amanah ni kena jelas. Apa maksud amanah? Baik. Amanah ni maksudnya aswatuhum, iaitu terjaganya mereka, iaitu para nabi dan rasul, terjaganya mereka daripada apa? Zahir wa batin. Terjaganya mereka daripada zahir, terjaganya mereka, terjaganya mereka zahir dan batin mereka daripada min muharramin, daripada perkara yang haram, au makruhin, ataupun perkara yang makruh, bihaitsu yastahilu wuqu'uhu minhum, dengan kira-kira mustahil bagi mereka untuk terjatuh dalam perkara itu. Mustahil para nabi akan terbuat benda haram. Mustahil para nabi akan terbuat benda makruh. Itu makna ni. Makruh pun tak mungkin, apatah lagi haram. Maksudnya tak mungkin mereka akan buat perkara yang makruh dan juga perkara yang haram. Mustahil. Itu yang kita kena pegang lah. Kita kena ingat. Jadi, baik, salli ala sayyidina Muhammad. Perkataan kemudian disebutkan kat sini, wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan itu sifat wajib bagi Rasul. Kemudian sifat harus bagi mereka. Harus bagi hak para nabi itu min 'aradi, untuk bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, serta sakit yang macam mana? Sakit yang tanpa mengurangkan darjat mereka, seperti khafifil maradi, sakit-sakit yang ringan. Itu sifat harus bagi Nabi. Maksudnya, yajibu ala kulli mukallaf, wajib ke atas setiap mukallaf, an ya'taqida, untuk beriktikad, annal jaiza fi haqqir rasul, untuk beriktikad bahawa harus bagi hak para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, wuqu'il a'radil bashariyah, untuk terjatuh ke dalam penyakit ataupun terdedah ke dalam penyakit-penyakit biasa yang manusia lain. Penyakit-penyakit biasa bagi macam manusia lain juga. Allati, yang mana penyakit-penyakit itu la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak, sakit-sakit itu yang tidak akan mengurangkan darjat dan juga martabat para nabi yang tinggi. Kal maradil khafif, seperti sakit-sakit yang ringan sahaja. Wa nahu, dan juga nabi-nabi ini juga bersifat dengan sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang biasa. Sifat-sifat biasa manusia yang tidak mengurangkan darjat. Kal akli wasyarab, seperti makan, minum, wal bai', dan juga jual beli, safar, perjalanan, dan juga wal dukhul al aswaq, masuk pasar, naum, tidur. Lakin bi'ayunihim, ni penting ni. Ni kena ingat ni. Ini kita punya i'tiqad pasal Nabi ni ya. Lakin bi'ayunihim, iaitu mereka ini, para Nabi, hanya tidur dengan mata. Fakat, tidur mereka itu mata mereka sahaja yang tidur. Duna qulubuhum, duna qulubihim, duna qulubuhum,
tetapi hati mereka tidak tidur. Ini wajib kita iman. Para Nabi itu hanya tidur mata, tidak akan tidur hati mereka. Kita ni hati tidur, mata tidur. Boleh tak? Baik. Wa khurujul mani. Para Nabi alaihi wasallam juga keluar air mani daripada para Nabi. Maksudnya keluar air mani, sifat manusia biasa. Lakin bi'intila'il aw'iyah faqat. Tetapi dengan cara maksudnya keluar air mani itu dengan maksudnya berhubungan suami isteri saja. Dunal ihtilam. Tidak boleh dengan cara bermimpi. Mimpi yang keluar air mani itu tak berlaku pada para Nabi. Li'annahu min tala'ibish syaitan. Kerana mimpi yang keluar air mani itu adalah mainan-mainan syaitan. Fala yajuz lisyaitan ay yatasallut alaihim. Dan mustahil dan tidak boleh bagi syaitan untuk mengganggu para Nabi. Baik. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ammal a'rad, dan juga penyakit-penyakit, adapun penyakit-penyakit al-mustahilah, penyakit yang mustahil untuk berlaku kepada para Nabi, kal barasi wal juzam wal ana waswad wal jasam wal asm wal ama wal bakam wal shalil wal irad wal ur wal kanam. Maksudnya apa? Seperti penyakit-penyakit yang menjatuhkan martabat mereka, seperti sopa, seperti apa nama tu, juzam ni apa ni? Allah, yang daging dia jatuh tu. Kusta dan juga penyakit-penyakit lain lah, kulit ke apa, itu tak mungkin berlaku pada para Nabi. Dan di sini saya akan nukilkan juga daripada kitab Jalalul Afham Imam Syekh Muhammad Dr. Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, ulama besar di Makkah, yang mana beliau menukilkan dalam kitab beliau Jalalul Afham Syarah kepada Aqidatul Awam, iaitu tentang kisah yang palsu. Kisah yang palsu berkenaan dengan penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Banyak kadang-kadang kita tengok disampaikan kisah-kisah, hatta dalam kuliah-kuliah sebahagian ustaz-ustaz kita dia cerita Nabi Ayub punya penyakit, tapi kisahnya palsu. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sakit yang pelik. Sakit yang pelik itu maksudnya sakit misteri, sakit yang mana orang tak pernah tengok sakit itu. Tapi kisah itu, bila disebutkan kisah yang pelik dan sebagainya, ada orang yang menerangkan makna dia dengan makna yang salah. Seperti contoh, dia kata, sakit kulit sampai terkeluar daging, sampai berdarah-darah. Itu semua kisah yang palsu. Bukan begitu sebenarnya kisah dia. Penyakit pelik tu memang betul. Tetapi yang ditakwilkan dengan daging jatuh, dengan kulit terkoyak apa semua, itu tak betul. Itu bukannya tidak mungkin berlaku kepada hak para Nabi. Ni kena ingatlah ya ni. Supaya benda ni tidak berlaku salah faham, dan juga kisah-kisah ini tidak lagi disebarkan. Kerana para Nabi itu, mereka bukannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada penyakit-penyakit yang boleh menjatuhkan martabat mereka. Jadi memang sakit pelik. Sakit pelik tu tak bukannya kita tak terima. Itu memang ada dalam riwayat. Tapi sakit pelik maksudnya misteri, sakit yang tak ada ubat. Tapi yang pandai-pandai pula ada ubah-ubah cerita, mengatakan sakit seperti daging terkeluar lah, kulit koyak, darah, itu semua kisah yang palsu. Itu yang muktamad. Baik. Ismatuhum kasairil malaikah. Maksum. Para Nabi itu maksum. Maksumnya mereka itu sama maksum seperti maksumnya para malaikat. Wajibatun wa fadlul malaikah. Sifat maksum mereka itu adalah wajib. Tetapi para Nabi ini fadlul malaikah, lebih mulia daripada malaikat. Kita dengar. Para Nabi lebih mulia daripada para malaikat. Bukan malaikat lagi mulia, tak. Nabi lebih mulia daripada para malaikat. Wal mustahilu diddu kulli wajibi. Kita dah sebut pasal sifat mustahil, kita dah sebut pasal sifat harus. Sifat wajib dan juga sifat harus.
Kemudian sifat mustahil bagi Allah dan para rasul, iaitu ziddukul wajibiyah. Pengarang kata macam mana? Iaitu sifat yang mustahil adalah lawan baliklah bagi sifat-sifat wajib yang disebutkan. Lawan balik pada semua tu. Jadi fahfaz li khamsina bihukmin wajibi, maka wajib untuk kamu menghafal 50 sifat ini. 50 sifat tu daripada mana? 20 sifat wajib campur dengan 4 sifat wajib, 24. Minta maaf, sifat wajib 20, lawannya pun 20, 40. Kemudian 4 sifat wajib bagi Nabi, 24. Lawannya pun 4, 20, 48, 44, 48. Sifat harus bagi Allah 1, 49. Sifat harus bagi Nabi 1, 50. Jadi semuanya ada 50 sifat. Wajib dihafal 50 sifat ini supaya terjaga akidah kita ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqi waqtanim. Maka wajib diperincikan para nabi itu dan rasul. Maka bila diperincikan mendapatlah 25, iaitu 25 jumlahnya bila telah diperincikan. Baik, bila diperincikan dapat 25, iaitu kullu mukallafin fahaqi waqtanim, bagi setiap mukallaf maka perinci dan rebutlah pengetahuan ini. Maksudnya wajib untuk diketahui, iaitu ayyajibu ala kulli mukallaf ayya'rifa tafsil 25 lazim minal mursalin. Iaitu dikatakan dalam kitab syarahnya, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui dengan tafsil. Tafsil ni maksudnya mengetahui dengan detail 25 nabi ini. Makna lazim di situ adalah wajib wa fardun. Qauluhu kullu, baik. Wa'lam, ketahuilah apa yang disebutkan an-nadhim oleh pengarang kitab. Masalli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Dikatakan dekat sini wajib untuk kita mengetahui 25 ini walaupun dengan hanya mengenal akan namanya, ini asma'ihim, mengenal nama mereka, dan juga mengenal nama mereka, dan juga mengetahui hak-hak mereka. Baik. Hukukihim ni maknanya hak-hak mereka. Maksudnya kita ni taklah sampai perlu kaji Nabi Nuh tu lahir tahun bila, berapa anaknya, berapa lahir tahun bila, tak sampai detail gitu. Cukup untuk kita mengetahui nama dia, Nabi Nuh tu adalah Nabi dan Rasul, dan kita mengetahui hak mereka, iaitu hak-hak mereka ni maksudnya apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus, supaya tidak sampai kita merendahkan mereka dan juga menolak mereka. Jadi bagaimana pula dengan seseorang yang mengatakan mereka mencintai Nabi Muhammad, lalu kita mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya, bahkan melebihi nabi-nabi yang lain? Adakah perkara itu dibolehkan? Sedangkan Al-Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Adakah boleh sedangkan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak boleh membeza-bezakan antara rasul-rasul? Mana boleh cinta Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi lain? Tak. Sebenarnya bukan dari situ, bukan dari sebab fi mahabbatihim. Iaitu kalau kita tengok dalam tafsir syarahan kepada la nufarriqu baina ahadin min rusulih itu, ai fi imanihim, pada keimanan kepada mereka. Itu yang tak boleh. Maksudnya tidak boleh membeza-bezakan dalam bab beriman. Kita beriman dengan semua nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tapi tak seperti mana orang Yahudi, orang Nasrani beriman dengan Nabi Isa, tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Itu maksudnya membeza-bezakan Nabi kat situ. Tapi fi mahabbatihim, pada kasih sayang, itu tak boleh. Kasih sayang tak boleh kontrol. Sememangnya kita boleh sayang Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Seorang yang ada anak, kan, seorang yang ada isteri, ada 4 isteri, memang kena adil. Islam itu kena adil pada semua isteri-isterinya. Tapi dia tidak mungkin akan bagi adil tu dalam bab kasih sayang kepada semua isteri dia dengan jumlah yang sama. Sebagai sayang itu benda yang tak boleh dikontrol pada dalam hati. Dan so sama juga macam anak-anak.
Isteri macam sensitif sangat lah. Kita sebut anak senang. Anak. Dia ada berapa anak? Ada 3 anak. Mesti ada anak yang dia lebih. Ada anak yang dia lebih. Tak bermakna bila dia sayang anak bongsu dia, dan dia tidak menyayangi anak sulung dengan nombor 2. Dia sayang 3 anak, tapi mesti ada yang lebih. Sebab kasih sayang ni mahabbat fi mahabbah, dalam bab cinta dan kasih sayang, benda tak boleh kontrol. Bukan boleh bahagi. Duit boleh bahagi. 10, 10, 10. 20, 20, 20. Bila kasih sayang mana boleh bahagi. Samalah. Kan? Kita tak boleh bahagi dalam bab-bab yang melibatkan hati. Melibatkan hati, tak boleh. Dalam bab-bab, apa lagi? Allah SWT Muhammad. Bab-bab cinta, bab kasih sayang. Bab-bab yang macam itulah. Bab-bab yang orang kata melibatkan perasaan, syuur. Yang mana Allah jadikan. Allah yang memberikan kasih sayang tu, dan Allah juga yang boleh menarik kasih sayang tersebut. Allah boleh menarik balik sekelip mata. Baik, Muhammad. Orang bila mana dah penuh mamla' qulubahum bi mahabbatillah wa mahabbati rasulih, yang telah penuh hati mereka dengan cinta kepada Allah dan Rasul, maka tumpuan dan tujuan mereka pun akan balik kepada Allah dan Rasul. Sebab dia takkan nampak apa-apa dah. Tuan-tuan, Ustaz dan Ustazah pernah dengar kisah Qais dan Laila, kan? Laila Majnun tu Qais ibn al-Mulawwah namanya. Qais ibn al-Mulawwah. Yang Majnun Qais, bukan Laila. Kan orang sebut Laila Majnun, Laila gila. Bukan Laila gila, iaitu Majnun bi Laila. Qais Majnun bi Laila. Qais yang tergila-gilakan Laila. Jadi Qais yang gila, dia sayang betul kat Laila. Sampaikan dia kalau lalu di rumah Laila pun, dia akan cium dinding rumah Laila. Dia cium dinding rumah Laila. Sampaikan ada syair agung yang tentang kisah cinta Qais dan Laila ni dimasukkan dalam kitab tasawuf. Kitab tasawuf, ulama-ulama sufi ambil syair dia tu untuk dibalikkan syair tu kepada Allah. Amur ala jidar jidaru Laila fa uqabbilu dal jidar wa mal jidar wa dal jidar wa mal jidaru syaghafna qalbi walakil hubbu man sakana diyar. Aku lalu di rumahnya Laila, aku cium dinding-dinding rumah Laila. Bukan dinding itu yang mengganggu hatiku, tetapi orang yang ada di sebalik dinding itu adalah Laila. Daripada tentu dia pernah bersyair dalam hati dia, disebut syair dia tentang hati dia. Dia kata apa? Wahai hatiku, bukankah engkau telah berjanji, sekiranya aku bertaubat daripada mencintai Laila, maka engkau juga akan bertaubat daripada mengingati Laila. Dia kata kat hati dia. Tapi kenapa setiap kali aku nampak Laila, engkau akan cair dan juga tak akan membantu aku dalam melupakan Laila. Cinta betul pada Laila. Sampaikan bapa dia bawa pergi ke depan Kaabah, berdoa depan Kaabah. Sebab apa? Sebab sedih tengok anak dia macam ni. Nampak dia doa supaya Allah sembuhkan. Lalu Qais pun doa, ya Allah, sembuhkan penyakit aku agar aku dapat gembirakan orang tuaku. Sembuhkanlah penyakit aku, sihatkanlah aku. Tapi satu je ya Allah aku minta, jangan cabut cinta aku kepada Laila. Sampai macam tu. Itu bila cinta dah penuh, matlamat dia hanya kepada apa yang dia cinta. Pernah satu hari dia nampak anjing. Ada satu anjing lalu. Dia nampak anjing tu dan dia kenal anjing itu. Anjing itu bukan anjing Laila, bukan Laila beli anjing. Tapi anjing itu berasal daripada kampung Laila. Asal kampung Laila. Dia kejar anjing itu, nak pegang anjing itu. Sebab ini anjing kampung Laila ni. Dia kejar anjing tu lari. Lari. Lalu lintas depan orang semayang. Yang Qais ni pun kejar, tak perasan. Dia pun lalu depan orang semayang. Habis semayang tu, imam, nojo, siap, bilai, pengurusi, JK, semua pekat pusing habis. Marah. Qais, hang gila ke? Tak nampak orang semayang. Dah duduk ligan anjing. Duduk lintas depan orang semayang. Tak tahu adab, tak ada akhlak. Qais pun minta maaf. Saya tak perasan. Saya tengah ligan anjing tu. Kenapa kau kejar anjing tu? Sebab anjing tu daripada kampung Laila. Bukan hanya Laila pun, dia dari kampung Laila. Jadi aku cinta pada Laila, aku nak kejar anjing tu. Orang kata dia gila. Sampai lalu depan orang semayang. Apa hang ni? Apa jawapan Qais? Ya, saya gila. Saya ni, sebab terlalu fokus kepada Laila, masa saya kejar anjing tu, saya cuma nampak Laila. Dan saya tak perasan pun korang tengah semayang. Sebab saya tengah ingat Laila. Yang aku pelik, korang tengah semayang, duduk depan Allah, boleh nampak pula aku. Aku tengah ligan kejar Laila, aku tak nampak korang semayang. Korang yang tengah semayang boleh nampak aku. Siapa yang gila sekarang ni? Siapa yang duduk depan Allah tapi tak ada hubungan pun dengan Allah, tak ingat pun Allah?
Sedangkan yang aku kerja lain lah, biar aku. Tapi nak kata persalinan Sayyidina Muhammad, matlamat dan tujuan. Kalau matlamat dan tujuan itu hanya untuk Allah dan Rasul, minta maaf, cinta untuk pada Allah dan Rasul, maka matlamatnya pun akan bawa kepada Allah dan Rasul, khususnya bagi kita sebagai bekal di akhir zaman. Dan tak ada dah benda lain kita boleh bawa. Dunia semakin teruk, Sungai Furat semakin kering. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Utsmaniyah jatuh pada tahun 1924. Kita pun dah nak masuk 2024. Cukup 100 tahun, kita pun tak tahu apa akan jadi, menjadi baru. Jadi kita berhati-hati, kita bersiap sedia untuk segala kemungkinan kekacauan yang akan berlaku di akhir zaman. Bila akan berlaku, wallahualam lah, tak ada kena sebut. Bila kita pun tak tahu. Tapi memang akan berlaku kekacauan sehingga akan menyebabkan orang Islam semakin porak-poranda. Islam makin diganggu, Islam makin dikacau. Di situ kita lihat kekuatan dia hanya kepada akidah yang benar dan berpegang kepada Allah dan Rasul serta ulama-ulama yang muktabar. Kemudian wajib untuk kita mengetahui yang ini, maka disebutkanlah satu persatu. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, Hud. Adamun Idrisu, Nuhun, Hudu, Salih wa Ibrahim, kullu muttaba'. Lutun wa Ismailu, Ishaqun kada, Ya'qub, Yusuf wa Ayyub ihtada. Shu'aib, Harunu, Musa wal Yasa', Zulkifli, Dawudu, Sulaiman ittaba'. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khatimun Da'ghayya. Iaitu salli alaihi sayyidina Muhammad. Adamun. Disebutkan Adam itu adalah gelarannya Abul Bashar, iaitu bapa segala manusia. Abul Bashar adalah Nabi Adam. Wastanihim, dan bapa manusia kedua adalah Idris. Nabi Idris adalah alladhi huwa hayyun fis sama'ir rabi'ah. Nabi Idris ni adalah Nabi yang masih hidup sampai ke hari ini dan hidupnya di langit yang keempat. Dia hidup lagi di langit yang keempat. Nabi Nuh alladhi anjahu Allah min al-gharaqi bit-tufan. Nabi Nuh adalah Nabi yang Allah selamatkan dia daripada tenggelam dalam taufan, dalam banjir. Hud alladhi anjahu Allah min ar-rihi sarsar atau syadid sautiha allati ahlakat 'adan. Hud adalah Nabi yang Allah selamatkan daripada angin yang kuat serta suara yang kuat yang telah menghancurkan kaum 'Ad. Khamisuhum, dan yang kelima Nabi Saleh, Nabi yang telah Allah selamatkan yang telah diselamatkan oleh Allah ketika mana Allah menghancurkan kaum Samud. Yang seterusnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim yang telah Allah selamatkan ketika mana orang kafir melemparkannya ke dalam api. Dan juga digelar Nabi Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya. Tadi Adam Abul Bashar. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Dan Nabi Muhammad adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ismail. Dia Nabi kalau kita tengok balik dari segi Arab, Nabi itu orang Arab tetapi bukan aslul Arab, ya, sebab aslul Arab ini orang daripada Yaman. Itu aslul Arab, asal usul Arab. Nabi SAW, kisahnya adalah Nabi Ismail yang bukan orang Arab. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar di tengah padang pasir, kisah yang Zam-Zam apa semua itulah, kan panjanglah cerita pasal Safa Marwah apa semua tu. Jadi kemudian kan datang satu kabilah daripada Yaman. Kabilah Yaman ni kabilah Arab. Dia datang, dia tengok ada satu kemah kat situ, ada Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Lalu dia tengok ada air. Lalu yang situ pun minta, saya nak minta air sikit boleh? Kami minta air sikit. Lalu Siti Hajar kata boleh, dengan syarat kamu bagi kami makanan sikit. Jadi bagi makanan, akan share lah, kongsi. Jadi bagi makanan, jadi pun bagi air telaga Zam-Zam tu. Lalu yang orang yang kabilah Yaman tu kata, bagus tempat ni, strategik. Jom kita buat perkampungan kat sini.
Jadi buatlah perkembangan kat situ. Jadi mereka ni adalah orang Arab, aslul Arab, orang Yaman. Lalu mereka ini hidup dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail pun membesar dengan orang-orang ini. Maka itulah Nabi Ismail mula berbicara dalam bahasa Arab, dan akhirnya keturunan-keturunan itu lahirlah Nabi Muhammad SAW yang juga berbahasa Arab. Bermakna bukan aslul Arab, bukan asal usul Arab. Asal Arab adalah Yaman. Asal usul Arab daripada Yaman. Sampai ataslah Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar ibni Ma'di bin Adnan ibni Ismail ibni Ibrahim alaihi salam sampai atas. Sampai kepada Nabi. Tapi yang kuat adalah sampai Adnan. Itu yang kuat. Yang selepas sampai Adnan tu ada riwayat tapi tak cukup kuat. Yang kuat sampai Adnan. Tapi yang pasti sampai pada Nabi Ismail AS. Adnan itu adalah sezaman dengan Nabi Isa AS. Adnan adalah sezaman dengan Nabi Isa AS. Itu untuk faedah lah. Untuk faedah. Info tambahan. Kemudian Nabi Ismail ibni Ibrahim, ibunya adalah Siti Hajar. Kemudian Nabi Ishaq, juga anak Nabi Ibrahim, tapi umumnya maknya adalah Sarah. Maknya adalah Sayyidatina Sarah. Nabi Ibrahim ada dua isteri, Hajar dengan Sarah. Yang ke-10 Nabi Yaqub. Yaqub ibnu Ishaq. Nabi Yaqub adalah anak Nabi Ishaq. Hadi Syurhum. Dan yang ke-11 Yusuf ibni Yaqub. Jadi boleh nampak tak kat situ, Nabi-Nabi ini, maksudnya banyaknya Nabi-Nabi ini daripada Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Muhammad daripada jalur Nabi Ismail. Adapun Nabi-Nabi yang lain ni daripada jalur Nabi Ishaq. Jalur Nabi Ishaq. Nabi Yusuf pun anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Ishaq. Kemudian yang seterusnya Ayub. Nabi Ayub ni keturunan siapa? Pun keturunan Nabi Ishaq. Keturunan Nabi Ishaq tapi ada anak yang lain. Ayub bin Umus bin Razah bin Rum bin Ayas bin Ishaq alaihi salam. Nampak tak? Keturunan Nabi Ishaq juga. Dan seterusnya Nabi Shu'aib. Kemudian Nabi Harun ibn Imran. Kemudian Nabi Musa ibn Imran. Abu Musa ibn Imran dan Nabi Harun ni dua beradik. Akhuhu syaqiq disebut kat sini. Maksud akhu syaqiq ni apa? Kandung. Mak sama, ayah sama. Itu nama dia akhu syaqiq. Adik-beradik kandung. Sebab adik-beradik ada mak lain, ada ayah lain. Kemudian wa ummuha. Okey, baik. Dan juga yang seterusnya Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Kemudian Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Daud. Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Okey, baik. Kemudian Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Yunus. Nabi Yunus yang mana Allah selamatkan daripada perut ikan. Wasanil Ashur. Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Yahya ibn Zakaria. Wahuwa sayyidus suhada yawmal qiyamah. Wa qaiduhum ilal jannah. Wa dhabihul maut yawmal qiyamah. Ini kena ingat lah ni. Nabi Yahya ibnu Zakaria. Dia adalah Sayyidus Syuhada, penghulu syuhada pada hari kiamat. Dan juga sebagai penyembelih di hari kiamat. Apa yang sembelih? Macam ni. Dalam hadis bagi tahu, nanti di hari kiamat, di hari akhirat akan datang maut. Maut tu akan datang dalam bentuk manusia. Kematian. Kematian tu akan datang dalam bentuk manusia. Lalu akan dipancung, disembelihnya maut ini. Maka orang-orang ahli syurga akan gembira. Kerana apa? Bila maut disembelih, bermakna tidak ada lagi kematian selepas ini. Manakala ahli neraka akan akan kecewa, akan rasa terhina kerana bila maut telah dipancung, bermakna tidak ada lagi maut. Kematian tu dah tak wujud. Bermakna mereka duduk dalam neraka, diseksa tapi tak mati-mati. Diseksa tapi tak mati-mati. Itu makna dia. Siapa penyembelih dia? Nabi Yahya. Ingat itulah. Nabi Yahya adalah penyembelih kepada Nabi, kepada kematian. Dia akan sembelih kematian itu nanti hari kiamat. Baik.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Warabi' ala Nabi Isa ibn Maryam wa huwa alladhi khalaqa Allah Ta'ala bighairi ab. Dan yang ke-24 adalah Nabi Isa yang Allah ciptakan tanpa ada bapa. Wal khamis 20 Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan dekat sini dalam matan tu dia ada sebut situ kullu muttaba'. Minta maaf, bukan. Isa wa Taha khatimun da'wiyya. Isa wa Taha khatimun da'wiyya. Taha itu adalah Nabi Muhammad lah. Di situ disebut Taha. Taha itu adalah nama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatimun da'wiyya. Nabi Muhammad ini sebagai penutup segala nabi dan tinggalkanlah kecenderungan kepada kesesatan. Alaihi wassalatu wassalamu, dan juga semoga rahmat dan kesejahteraan Allah terlimpah ke atas mereka dan keluarga mereka sepanjang masa. Wa alihim ma damatil ayyamu, dan juga ke atas keluarga mereka ini setiap masa Allah akan berikan rahmat dan kesejahteraan. Ini doa lah yang kita baca. Wal balakul ladhi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Adapun para malaikat adalah yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Tidak ada makan, tidak ada minum dan tidak ada tidur bagi mereka. Ini penting, iaitu untuk kita pegang bagi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah pada perbahasan berkenaan dengan malaikat. Iaitu malaikat ini adalah mereka golongan hamba Allah yang maksum. Bila maksum, maka mereka tidak buat dosa, tidak buat salah. Dan para malaikat ini disebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak menderhaka kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat apa sahaja yang Allah perintahkan. Wal malak, dan para malaikat ini la ab wa la tidak ada ayah dan tidak ada ibu. La akla, tidak ada makan. La syurba, tidak ada minum. Wala nauma lahum, dan tidak pula mereka tidur. Dan lagi satu, mereka ini apakah makna ataupun tafsir ta'arif bagi malaikat? Al-malaikah khuliqah minan nur. Mereka ini diciptakan daripada cahaya. Dan bermakna bila zakar wala unsa, mereka tidak laki-laki dan tidak perempuan. Jadi jangan pula ada yang mendakwa malaikat itu perempuan atau malaikat itu laki-laki. Kerana mereka yang mengatakan malaikat itu lelaki, maka hukumnya jatuh fasik. Mereka yang mengatakan malaikat itu perempuan, hukumnya jatuh kafir. Baca kat situ Baik. Seperti yang disebutkan kat sini, falaisu rijalan wala nisaan wala khanatha, khunsa. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan dan juga bukan khunsa. Khunsa tu apa? Khunsa tu yang ada dua kemaluan. Bukan bondan. Bondan, bapuk, darai, orang kata darai tu bukan. Hak tu bapuk, tu bondan. Bondan ni dia transgender. LGBT. Kan? Yang ni bondan ni dia laki tapi jadi perempuan. Jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki. Apa nama, apa tu, pengkit, apa nama semua ni lah. Letak kau ni tak tahu letak apa nama apa pelik-pelik. Yang tu berubah. Tapi khunsa ni pelik. Bondan lah mengaku khunsa. Apa ada? Khunsa ni dia ada dua kemaluan. Yang Allah jadikan dua kemaluan. Dia ada khunsa muskil, ada khunsa gharu muskil. Dari segi perbahasan ulama fiqahnya, masalah muskil dengan gharu muskil ni, yang muskil ni yang tak boleh kahwin. Kalau ghairah muskil dia boleh kahwin. Tengok kepada situasi. Kat mana cenderung dia? Bila dia cenderung kepada contohnya, dia kan boleh pilih-pilih.
Saat dia boleh pilih 20 tahun sebagai lelaki, lepas 20 tahun tu baki dia habiskan sebagai perempuan. Tak. Dilihat, sekiranya ketumbuhan dia ataupun pertumbuhan pembesaran dia itu berlebih kepada, cenderung kepada tumbuh sebagai perempuan, maka dia wajib untuk menjalankan kehidupan dia sebagai wanita. Wajib menutup aurat, pakai tudung apa semua. Begitu. Tapi kalau tumbuh-tumbuh berbulu, misai, berjambang, berjanggut, maksudnya dia cenderung ni adalah kepada lelaki. Begitu. Benda tu tak banyak Allah lahirkan di muka bumi. Kadang-kadang tu dah memang takdir Allah macam tu. Dan macam mana bukannya mereka hina. Yang hina ni, yang terbuat jadi perempuan ni. Hak lelaki tu kerah kedekiang elok-elok ni, tiba-tiba nak jadi perempuan. Tu masalah. Ataupun hak perempuan, yang lembut elok dah, comel dah, putus cinta dengan lelaki, tiba-tiba nak jadi jantan sebab tak tahan dikecewakan oleh lelaki-lelaki. La ilaha illallah. Kesian dia pun ni. Tingkat sangat pemahaman macam tu. Allah laknat walaupun untuk tujuan bermain-main. Seorang ayah nak bermain dengan anak dia pakai tudung melawak-melawak. Itu tak apa. Tapi macam kadang-kadang kita kesian tu, yang dekat atas pentas tu, hati semua berlakon, pakai pakaian perempuan, dengan main-main babak tu. Dia laknat oleh Allah SWT. Banyak dah ni maharaja lawak lah apalah, dia buat berlakon atas pentas, dia pakai tudung, pakai baju perempuan. Dia tak tahu benda tu haram. Jadi tontonan pula kepada rakyat kita. Rakyat pun tengok dan tak ada apa-apa. Kan? Sepatutnya orang-orang yang ada autoriti dalam atasan ni kena bercakap apa-apa. Kena bercakap banyaklah. Kan? Menteri agama ke apa kan, kena tegur benda-benda tu. Sudah. Kita ni COVID, bala, wabak dah macam-macam dah. Program maksiat tak mati-mati juga, tu buat juga. Jadi benda tu kena bersuara lah, kena bercakap. Bila nak duduk diam gitu je. Kita tak mau nak undang bala Allah lagi. Cukup dah. 2 tahun yang cukup memberi kesan kepada kita. Jadi haram benda tu. Tak boleh. Walaupun tujuan main-main. Dia kalau tak yang main-main yang boleh ni macam mana? Yang kat rumah tu. Puak main dengan anak, yang tu tak apa lah. Tapi kalau ada batas semua tu, itu tak dibenarkan. Walaupun dengan tujuan main-main. Yang apatah lagi, yang dulu boleh tahan lagi. Ada cerita-cerita lawak tu, saya tak minat sangat cerita macam lawak apa semua tu. Dulu pasal lepas okey lagi tuan-tuan dia, ustaz dia pakai baju perempuan, duk buat berlakon sebagai perempuan dia. Ni punya aku ajak pakai jubah dengan serban buat lawak dah tu. Kalau saya duduk kat depan tu, saya dah naik atas pentas, saya terajang seorang kan. Tak apa ni, duduk main-main agama. Hampa satunya manusia yang membangsatkan agama hampa sendiri. Yang orang kafir, kalau tengok, orang kafir tak perlu buat kerja untuk jahanamkan agama kita. Orang Islam sendiri yang jahanamkan agama sendiri. Ni popok ni. Tapi dia angkat. Tu guru kita, ustaz, bukan dengki. Bukan macam dengki. Buat cerita movie, orang agama jadi jahat. Buat cerita drama, tu imam, tu ustaz jadi jahat. Pasti pun nak kena mission. Dia pun kata sebab memang ada pun kan orang yang menunggang agama. Memang ada. Tapi kenapa nak kena buat macam tu? Sebab menimbulkan fitnah lebih utama. Hatta orang Cina atau orang India yang non-Muslim, hatta orang non-Muslim pun tak buat orang agama mereka berpegang otak jahat. Mana ada cerita-cerita yang India dia buat Tok Sami jahat. Tapi orang Islam ada buat cerita macam tu. Ada. Dia orang kafir, cerita mereka dah buat dah cerita Islam pengganah. Cerita Hindustan dah buat dah Islam pengganah. Orang Melayu pun buat juga cerita Islam pengganah. Nampak? Ni yang siapa yang merosakkan benda ni? Anak ni lah orang Islam kita sendiri. Lepas tu kita kata orang luar. Ada tak payah orang luar. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang buat nama buruk pada agama kita. Orang kita sendiri tak tunjukkan akhlak yang baik. Sedih hati Nabi Muhammad SAW. Sedih hati orang-orang yang bawa dakwah. Orang dulu bawa Islam tempat kita. Islam bukan baru masuk tempat kita. Islam dah masuk lama tuan-tuan. Islam dah masuk daripada awal-awal tahun 1000 lagi dah masuk dah. Dah 1000 tahun dah masuk ke tempat kita. Islam ni masuk pada tahun 800 Hijrah ke tempat kita. Kalau masukkan mula-mula balik Islam masuk ni, Islam masuk ke Aceh dulu, ke Perlak. Masa tu Puteri Makhdum Tan Shuri berkahwin dengan satu orang, Sultan Ali bin Ja'far As-Sadiq, keturunan Nabi SAW. Kemudian tersebar Islam. Datang pula waktu itu Syekh Abdul Qadir Jalani bawa hantar anak muridnya Syekh Abdullah Qumairi bersama dengan 15 rombongannya daripada Yaman datang ke Kedah Tua. Waktu itu yang bertempat di Lembah Bujang, naik ke Gunung Jerai. Waktu itu zaman pemerintahan Raja Kedah ataupun Raja Kedah yang ke-7 ataupun yang ke-9. Namanya Raja Praong Mahawangsa.
di dakwah-dakwahnya, masuknya Islam, ditukarkan namanya Sultan Muzaffar Shah, berkembangnya Islam sampai ke Tanah Melayu, sampai ke Kelantan, sampai ke semua negeri. Akhirnya kita dapat mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dah masuk lama dah. Tiba-tiba popok mana atau main mengaji di luar negara, balik-balik duk abang kata akidah sifat 20 ni akidah sesat. Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Ni masalah. Kita dah lama dah amal benda ni. Tapi pasal apa boleh masuk ancaman-ancaman baru? Sebab kita tidak memantapkan balik pengajian-pengajian ni. Pengajian sifat 20 sudah ditinggalkan. Pengajian sifat-sifat akidah Asy'ariyah ditinggalkan. Itu bahaya. Dan kalau tidak, nanti dia akan diambil oleh fahaman-fahaman yang sekarang ni fahaman dah banyak. Dulu orang kata Syiah lah, Wahabi lah. Dulu 2-3 lah macam-macam. Ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Yang apa nama, Hizbut Tahrir lagi. Macam-macam lah ni. Muhammadiyah lagi. Dia ada banyak sekarang ni. Kita pun tak tahu pening dah mana lah, nak ikut mana kata. Ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Itu ahli sunnah yang paling orang kata majoriti. Yang kita ikut majoriti, kita selamat lah. Dia ikut yang pahaman-pahaman itu bahaya. Udah anak-anak muda. Buku-buku teks saya ni, buku-buku akidah yang diajarkan kepada kanak-kanak, yang disebarkan di mana? Di langit. Contohnya, Allah di mana? Allah di langit. Memanglah orang kata nampak macam Allah budak-budak Ustaz, mereka bukan faham apa lagi, api dengan mereka. Jangan, pegangan tu akan dipegang sampai bila-bila. Kita tak mau pegangan tu pegang bila-bila. Tapi kalau orang tanya kita, tuan-tuan pula, ustaz-ustaz dengan ustaz-ustaz, saya soalan selalu jam dulu. Mereka tanya, Ustaz, kalau anak kita jawab Allah kat mana, nak jawab macam mana, Ustaz? Kalau orang tua tak apa, kita boleh terang. Mereka dah ada akal dah, ni kalau budak-budak kecil ni Allah kat mana, nak jawab macam mana? Saya kata, saya mula-mula jam juga. Tapi saya tanyalah, awak apa Haji ada dapat jawapan soalan ke? Ada. Siapa tanya? Cucu saya. Dia tanya, Tok Wan, Allah tu duduk kat mana? Nak terang pasal akidah kita ni payah Ustaz, dia budak-budak lagi tak faham lagi. Habis Tok Haji, Pak Haji terang macam mana? Saya tak terang Ustaz. Habis Pak Haji buat macam mana? Bila dia tanya, Tok Wan, Allah kat mana? Hang diam. Hang pun tak tahu hang kat mana, dia tanya Allah kat mana. Dia tanya, tentu cara jawab. Tentu Ustaz, bila kita tanya ada ahli takut. Tapi ada jawapan dia. Bukan tak nak jawapan dia, ada jawapan. Jawapan dia tu agak panjang lah kita nak share. Tapi sekurang-kurangnya, bila anak tanya macam tu, kalau tak dapat jawab, elakkan jawapan tu dulu. Maksudnya bagi jalan lain. Tak, sebelum nak tahu Allah kat mana, kita kena tahu dulu Allah tu siapa. Macam tu. Terang dulu Allah siapa apa semua. Allah kat mana tu, itu kita perlu tahu. Habang dia macam tu. Yang kita perlu tahu Allah siapa. Kena kenal Allah. Macam tu cukup. Ada orang kena sibuk Allah kat mana. Satu orang jumpa dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Afif. Ya Habib, aina Allah? Allah kat mana? Habib cakap, kau kurang adab. Kau hilang Allah kau cari kat aku pula. Itu jawapan. Allah kat mana? Kau tak jumpa Tuhan kau? Apa kau ni dah 40 tahun hidup dalam dunia tak jumpa Tuhan sendiri ke apa? Kau cari kat aku pula tu. Tanya aku, suruh aku cari Tuhan kau. Mana aku tahu? Itu jawapan nak mengelak je tu. Jawapan nak balas balik macam tu. Kadang-kadang tak perlulah. Allah dekat mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asumit di Kedah, boleh Allah berkata bagus. Dia sebut apa? Bila orang tanya dengan dia kata apa? Ada orang menggunakan ayat, saya sekarang ini ingin mencari Allah. Maksudnya ayat macam ayat hakikat lah tu. Saya nak kembali kepada Islam lah, kembali kepada taubat. Saya nak mencari Allah. Dia kata, cari ni benda yang tak ada. Kalau benda tu tak ada, kita pergi cari. Allah tu dah ada, nak cari buat apa? Tak payah cari. Kita memang dah ada. Allah memang dah ada. Nak cari buat apa? Dia kata, saya nak cari Allah. Apa cari? Allah ada. Yang tak ada, yang nak cari ni benda yang tak ada. Tengok kalam orang-orang hakikat ni dahsyat kadang-kadang. Kalam ni pun ni. Dia kata buat apa nak cari Allah? Allah dah ada dah. Cuma nak kena patah balik je. Pasal hang pergi jauh. Patah balik ke Allah tu je. Jangan carilah. Allah memang ada. Allah tak pergi mana pun. Allah tu ada. Allah tu ada dan sentiasa menanti kita. Problem dia kita tak mau balik. Kita tak mau balik. Kita tak mau ni. Dah boleh balik dah dia kata sekarang. Dah boleh balik. Dah boleh balik sekarang. Dah boleh hantar negeri. Bukan hantar negeri. Ni cari Allah ni. Balik tu balik tempat lain. Baik. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berpegang lelaki perempuan husna. Sesiapa, ini ini disebutkan oleh pengarang ni. Faman ihtaqada dhukuratuhum, sesiapa yang mengiktiqad malaikat lelaki, kana mubtadi'an fasiqan,
sesungguhnya mereka itu telah melakukan bid'ah dan fasik. Wa fi kufrihi qawlan, adapun bagi kekafirannya ada dua qaul. Wa man i'taqada, siapa yang beriktikad unusatihim, para malaikat itu adalah perempuan, kana kafiran bil ijma', sesungguhnya mereka itu telah kafir secara ijma'. Siapa kata malaikat perempuan, dia kafir. Li'anna dhukurah asyrafu binal unusah, kerana lelaki itu lebih utama daripada perempuan. Maksudnya apa? Kalau dia kata lelaki, malaikat tu lelaki, okey, boleh lagi. Maksudnya bukanlah boleh lagi, dia jadi fasik lah, tetap tak elok. Tapi kalau dia kata malaikat tu perempuan, itu seakan-akan penghinaan kepada Allah, seakan-akan Allah mempunyai bentuk-bentuk perempuan. Lagi-lagi teruk hukum dia, kafir terus. Baik. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Wa hum ghairal jin, la rijal wala nisa. Mereka itu bukannya jin, bukan lelaki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, wala yanamun, tidak tidur, wala yatanakahun, dan mereka tidak kahwin, wala yatawaladun, dan mereka itu tidak beranak, dan wala tuktab a'malahum li'annahumul kuttab. Mereka ini tidak akan ditulis amalan-amalan mereka, sebab mereka lah penulisnya. Mereka yang menulis. Mereka juga la yuhasabun li'annahumul husab. Mereka juga tidak akan ditulis ataupun dihisap amalan-amalan mereka, kerana mereka lah penghisap-penghisapnya. Maksudnya yang mencatat amalan kita. Baik. Wala tuzinu a'malahum, tidak akan ditimbang amalan-amalan mereka, li'annahum la sayyi'at, kerana mereka tidak ada kesalahan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa ajsamuhum nuraniyah latifah bi arwah. Mereka ini ceritakan daripada cahaya. Qadiruna ala tashakkul bi ashkali mukhtalifatin fi ashkalin hasanah. Mereka boleh berubah-ubah rupa mereka dengan apa-apa yang mereka nak, dengan rupa yang baik. Sebab itulah ada kisah-kisah malaikat yang menyamar jadi manusia tu. Kan dulu orang pesan, bila orang tak minta sedekah, pengemis ke jumpa dengan tu, cakap baik-baik, takut-takut tu malaikat, orang kata. Takut-takut tu malaikat tu. Memang betul lah, sebab malaikat boleh datang dengan berbagai rupa. Kita pun tak tahu. Kan kita dah marah, dah maki, punya malaikat, Allah Rabbi. Apa yang kita tak tahu lah, kita tak tahu. Kita tak boleh tahu macam siapa-siapa. Jangan pula tiba-tiba jumpa dengan pengemis tu, pergi salam dengan dia. Ya Allah, alhamdulillah dapat juga jumpa malaikat hari ni. Kan pengemis tu fikir kita yang gila ke dia yang gila, tak tahu dia. Baik. Baik. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Fala yamut minhum ahada, tidak ada mereka yang mati. Tafsilu ashri minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu. Bila di apa nama tu tafsirkan atau didetailkan, ada 10 di antara mereka ini. 10 di antara mereka ini orang kata malaikat-malaikat yang tertinggi. Malaikat ada banyak Malaikat bukan sikit, malaikat ada banyak jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya. Cuma kat sini didetailkan 10 untuk kita hafal, untuk kita ingat. 10 ni yang utamalah. Ketuanya adalah Jibril. Malaikat Jibril adalah ketua para malaikat. Mikalu, Israfil, Azrailu, dan juga malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Munkar, Nakir, Raqib wa kada Atidul, Malikul, Ridwan, Utada. Malaikat Munkar, Nakir, Raqib dan Atif, Malik dan Ridwan. Ini 10 malaikat yang kita tahulah tugas-tugas dia apa semua. Jadi malaikat Jibril adalah ketua para malaikat. Jibril dan malaikat Jibril ni, pernah satu hari Nabi duduk dengan malaikat Jibril, Nabi tanya, ya Jibril, berapakah umurmu? Berapakah umur kau? Malaikat Jibril kata, aku dah tak ingat ya Rasulullah. Aku dah tak ingat berapa umurku. Dia kalau tak ingat umur tu, maksudnya dah tua sangat tu. Tua sangat lah. Kan? Tuan-tuan, rasanya kat sini tak ada lagi kot yang bila orang tanya umur berapa, saya pun dah tak ingat dah umur saya. Itu tua tu. Tua benar tu kalau dah umur gitu, kalau tak ingat dah umur berapa. Angka pun dah lupa dah kan.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat Jibril tak ingat. Dan ada tu kisah tuan-tuan. Orang jumpa dengan satu orang ni, orang tua. Umur dia dah dekat 90 lah. Tapi dahsyatnya, dia panggil kat isteri dia tu. Dia panggil sayang kat isteri dia. Orang boleh tengok, orang respect. Masya Allah, umur dah 90 boleh kekal lagi panggil sayang dekat isteri. Bukan nak ni lah, kalau kami lah, kalau belah-belah Kedah kan, belah-belah utara ni, kalau tengok mak ayah sembang, kadang-kadang dia tak pernah mana ada sayang lah. Dia mak hang. Kalau pak dia panggil kat mak tu, dia panggil mak hang. Mak hang tu panggil pak hang. Kadang-kadang bapaknya, maknya kan sebut gitu. Maknya nak makan, padahal dia cakap dengan ni, bapaknya macam mana? Bapaknya tadi pergi kerja okey. Kalau kadang-kadang kalau tua sikit, Tok Wahang. Macam Tok saya dulu. Tok Wahang, Maisat. Tok Wahang, Maisat. Dia panggil Tok Wahang. Tapi bila dia kekal panggil sayang tu, satu orang kata respect lah, Masya Allah, panggil sayang. Kalau orang jumpa dengan pakcik tua tu, kata pakcik boleh kongsikan sikit tips bahagia. Pakcik sampai ketua, pakcik panggil sayang lagi pada isteri pakcik. Daripada umur 90 dah, apa tip dia? Dia pak, saya tak ada tip apa-apa, dia kata. Itu macam mana boleh kekal panggil sayang tu? Pasal saya tak ingat nama bini saya, dia dah lupa dah. 60 dah umur dia nyanyok dah. Dia tak ingat, dia panggil sayang lah. Dia kata nak buat panggil apa? Kita tak ingat nama dia. Jadi orang tanya tu pun baru dia tahu. Rupanya panggil sayang bukan sebab kekal bahagia ke apa. Dia memang tak ingat nama dah. Dia mak. Lagi kalau abang terlupa nama, marah pula bini tu. Dia kata, makcik marah. Paksa lah panggil sayang. Dia kata, tak tahu nak panggil apa. Betul. Malaikat Jibril pun lupa umur dia. Lalu Malaikat Jibril kata apa? Tapi Rasulullah, aku cuma ingat satu benda je. Aku ni, setiap 70,000 tahun, aku akan nampak satu cahaya yang akan lintas di langit. 70,000 tahun akan nampak sekali. Maksudnya setiap kali 70,000 tahun dia nampak cahaya tu. Setiap kali 70,000 tahun dia nampak cahaya tu. Berulang. Oh, okey. Lalu dia kata, Nabi katakan kepadanya, berapa kali sudah kau lihat cahaya tersebut? Aku setiap 70,000 tahun aku nampak cahaya tu, dan aku dah tengok cahaya tu 70,000 kali. Jadi tuan-tuan kira sendirilah, kau kata umur dia berapa. 70,000 tahun nampak satu cahaya, dan dah tengok cahaya tu 70,000 kali. Lama lah umur tu. Lepas tu dah dia tak ingat dah umurnya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Malaikat Jibril alaihissalam. Dan ulama mengatakan cahaya itu adalah cahaya Rasulullah SAW yang dia lihat di langit. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Malaikat Jibril. Nabi pernah yang Malaikat Jibril jumpa dengan Rasulullah itu jumpa dengan kadar biasa ya. Maksudnya Jibril bawa rupa manusia. Satu hari Nabi pernah minta, ini dalam hadis baru cerita, Nabi minta Jibril, tunjukkan rupa kau yang sebenar. Jibril kata, ya Rasulullah, kau tak mampu lihatnya. Tak apa, aku nak tengok. Kau tak mampu. Dia minta lagi, dirayu oleh Nabi. Lalu dia pun tunjuk rupanya yang sebenar. Ughmiya alaih. Nabi pengsan. Tengok rupa Jibril yang sebenar. Bukan sebab mengerikan, tak. Tapi sebab terkejut dengan besar tu. Besar sangat, subhanallah. Kaki, kepala cecah langit. Kaki di tanah, di bumi. Sebelah sayapnya saja telah menutupi daripada timur sampai ke barat. Ada 300 sayap, 600 sayap. Maksudnya panjang, besar Malaikat Jibril tu. Lalu terkejut Nabi, maka Malaikat Jibril kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kau lihat aku nampak besar kan? Ada lagi yang lebih besar daripada aku. Ada lagi yang lebih besar? Ada. Siapa? Nabi tanya. Lalu jawabkan Malaikat Israel. Malaikat Israel tu kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya di bumi yang ketujuh. Lagi besar. Nak kata, tapi datang Malaikat Jibril tu dalam rupa manusia lah. Dalam rupa manusia. Itu di dunia ni dah macam-macam. Orang mengaku Tuhan, orang mengaku Habib Abdullah Ba'abud, satu orang penakwah dari Indonesia, dia datang Johor. Dia sebelum KP tu dia memang ada jadual bulanan di Johor. Saya tanya dengan dia, dia kata kat sini kat Johor, dekat Malaysia ni apa paling teruk? Saya kata ada yang mengaku Tuhan kerajaan langit lah, ada yang mengaku Nabi pun ada, macam-macam lah. Dia kata itu di Indonesia itu ada yang mengaku Malaikat Jibril tu. Pak Ustaz, ada yang mengaku Malaikat Jibril Pak Ustaz. Iya, dia mengaku. Iya Ustaz, dia mengaku Malaikat Jibril. Konon-kononnya dia buat wahyu dari Allah. Oh, saya kata itu apa repot kalau dia datang mengaku Malaikat Jibril itu di Malaysia. Iya, di Indonesia sudah ada Pak Ustaz. Dan saya syukur Pak Ustaz. Saya kata kenapa Bib? Saya syukur dia mengaku dia Malaikat Jibril. Saya bimbang kalau dia mengaku dia Malaikat Israfil Ustaz. Saya kata lah, kenapa Bib?
Ya, kalau dia bilang itu dia punya trompetnya hilang kat kiamat-kiamat kita dia. Kalau dia bilang begitu kan, mereka mengaku mereka Israfil pula. Wujud dia mengaku mereka Jibril lah. Saya kata macam-macam. Di Indonesia ada. Indonesia lagi macam-macam. Ada yang dia mengaku dia Nabi Isa yang turun pun ada. Ada yang mengaku Imam Mahdi, macam-macam. Dia kata biasalah tu dunia, di ujung. Kita kat Malaysia pun ada. Yang itu mengaku malaikat apa? Mengaku Nabi pun ada. Nabi apa tu? Apa nama tu, Rasul apa dia mengaku juga pasal kes macam Yasin tu ya, wa innaka laminal mursalin tu, sesungguhnya engkau daripada kalangan para rasul. Engkau tu dia perasani je, dia kata ni engkau ni saya lah, sebab engkau siapa lagi, semua orang dia Nabi begitu, sebab engkau tu boleh terjemah dengan diri sendiri. Ini bahaya kalau kita kata kita diam macam tu. Ya Alhamdulillah lah, di Malaysia ni ada pun, tapi kebanyakan terlindung. Taklah macam terlalu parah. Di Indonesia tu negara dia besar. Jadi yang bagus ada, yang sesat pun ada, yang mampu pun ada. Kemudian malaikat apa lagi ni? Malaikat Israel yang mencabut nyawa. Malaikat Israel mencabut nyawa ni berbeza pendapatlah ulama tentang cabut nyawa. Ada yang kata dia cabut nyawa, ada yang kata dia cabut apa nama tu, pasal Ali Sayyidina Muhammad, cara mencabut nyawa tu khilaf. Ada yang kata cabut nyawa daripada jauh, ada yang kata malaikat-malaikat kecil-kecil yang tarik daripada kaki sampai ke lutut sampai ke pinggang sampai ke kerongkong apa semua. Yang last kali tu baru Israel tarik. Macam-macam lah. Ya khair, benda tu tak penting sangat untuk kita sampai nak kena pening fikir macam mana cara dia cabut nyawa. Yang pastinya dia pasti cabut nyawa. Tu confirm dia cabut nyawa tu confirm. Cuba macam mana dia cabut tu, Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala. Sangkakala dia akan tiup dua kali je, tak akan tiup lebih. Sangkakala tu panjangnya iaitu Syarq wal Maghrib, di antara timur sampai ke barat. Maksudnya panjang tu sampai dari timur sampai barat panjang dia. Dan lubang-lubang di sangkakala tu macam trumpet tu lah, lubang-lubang yang ada dekat situ kan nujum fis sama, seperti bintang-bintang di langit, banyak ni. Tu dia punya lubang-lubang tu. Seperti bintang di langit. Dia akan tiup dua kali. Dia ada dua tiupan, nafqatul ula, nafqatul thaniyah. Nafqatul ula sekali tiup mati hancur semua. Dan tiup kali kedua bangkit semua. Semua akan bangkit balik. Okey, baik. Berapakah jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Jaraknya adalah 40 sanah, 40 tahun. 40 tahun jarak ni. Dan apakah manusia akan buat semasa 40 tahun tu? Tak buat apa-apa, tidur. Tidak ada siasatan, tidak ada apa-apa penghisaban, tidak ada apa-apa penghitungan. Tidur, relax, 40 tahun. Sebab itulah ayat Al-Quran, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ayat tu. Bila mereka mengatakan ya wailana man ba'athana min marqadina, celakanya siapa yang bangunkan kami ni daripada tempat tidur kami. Sebab tu kita pelik, kenapa bangun daripada tempat tidur pula? Kalau daripada kubur, maksudnya mereka mesti diseksa. Tapi mereka tidak diseksa. 40 tahun tu tak ada kena apa-apa. Lepas tu baru dibangkitkan, barulah bermula perhitungan. Tu yang hadza ma wa'adar rahman wa saddaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, maka benarlah para nabi itu telah berkata. Munkar nakir dalam kubur, roket atid yang ada di samping kita. Roket atid, ada yang kata roket atid tu berlaku khilaf juga. Roket atid ni ada yang kata roket atid ni sebenarnya roket atid. Maksudnya dua roket atid sebelah ni, dua roket atid sebelah sini. Ada yang kata roket atid tu satu. Nama ni roket atid, namanya roket atid. Ada yang kata sini roket, sini atid. Macam tu. Dia ada khilaf. Tapi yang penting memang ada sebelah kita. Itu paling penting. Siapa roket, siapa atid tak perlu tanya. Kan tuan tanya, yang mana satu roket kan? Kau kena jawab pula nanti, kita pula lari. Aku roket, dah jam. Punya ada yang jawab lagi, jawab main. Kalau nak jawab betul nanti. Dan juga Malikun, dan juga Malik, penjaga neraka, Waridwan, penjaga syurga. Penjaga neraka, muka tak pernah senyum. Tak pernah senyum langsung tak pernah senyum. Muka kos, muka ketat je. Jadi kalau tuan-tuan, ustaz jumpa dengan siapa-siapa muka ketat, dia cuba tanya dia, adakah adik-beradik dengan Malik jaga neraka ke apa? Muka tak pernah senyum sangat ni.
Macam pernah pergi kedai makan kan, jumpa itu. Ambil order muka ketat. Muka ketat. Minum apa? Makan. Macam tak sedekau lah. Kita datang bayar tau. Tapi muka ketat. Lepas tu bila orang tak datang kedai dia tak laku, dia tuduh dia kedai sebelah tu santau kedai dia. Padahal dia tak kerti layan customer. Muka macam tarik pula orang pergi jumpa kedai dia. Ketat saja. Lepas tu, bila ketat tu bertanya dengan dia. Awak ni ada kena-mengena dengan malaikat Malik penjaga pintu neraka ke apa? Muka tak pernah senyum sangat. Jadi malaikat Malik tak pernah senyum. Tapi dia pernah senyum sekali. Pada siapa? Rasulullah SAW. Malaikat Jibril kata, wahai Malik, ini Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Malik senyum. Itulah kaitan Rasul, baik tak senyum dah. Jadi kalau tak mau jumpa dengan dia, doalah supaya kita semua masuk syurga insya-Allah. InsyaAllah kita semua masuk syurga. Mudah-mudahan kita jumpa dengan malaikat Ridwan yang menjaga pintu syurga. Malaikat Ridwan sentiasa senyum dan sebagainya. Dia pula kata kenapa malaikat Malik tu muka ketak, muka marah. Tak, Allah yang cipta begitu. Nak bagi tahu tentang betapa marahnya malaikat Malik dengan manusia yang selalu buat kerosakan dan juga selalu buat benda-benda tidak baik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa melanggar perintah-perintah Allah, sentiasa orang panggil apa, ingkar akan apa yang Allah perintahkan dan melawan apa yang Allah telah wajibkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita hakikat dalam kehidupan ini sehingga kita memahami akan apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya hati kita redha, hati kita itu sentiasa terima dan patuh, serta hati kita tenang bila melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, bukan dengan sebab terpaksa. Bila kita mengetahui hakikatnya, maka kita akan buat dengan rela dan kita hanya mengharapkan satu, balik kepada Allah dalam keadaan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati warzuqnal husnul khatimah ala kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah wajma'ana wajma' bi ahbabina fi darikal firdaus ya rajwana ma'an nabiyyina Mustafa al-Mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah. Jadi sesiapa kalau ada soalan dan sebagainya, kita ada masa sikit lagi, boleh utarakan, kita bincang. Sekiranya saya mampu jawab, kita akan jawab, dan bincang. Kalau sekiranya saya tak mampu jawab, kita akan bawa kepada masa akan datang. Apa yang ada boleh utarakan, boleh kita share sama-sama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya ada soalan lah. Yang pertama sekali berkenaan dengan saya nak refresh balik semula tentang kita salah tafsir dan dengan minta maaf ya, suara saya tak apa jelas. Boleh kuatkan sikit. Okay, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya beberapa soalan. Okay, yang pertama sekali, ni untuk refresh balik semula tentang pelajaran. Qabdah, ada hubung kaitnya dengan sifat-sifat Allah SWT. Jadi yang awal tadi tu terputus sikit. Yang awal tadi terputus. Sekali lagi soalan. Okey, saya nak tanya tentang hubung kaitnya sifat-sifat Allah SWT yang terdapat dalam sifat qudrah dan saya, sifat qudrah dan iradah yang berkenaan dengan solihin qadim, tanzil hadis, qabdah dan juga beberapa perkara tu. Jadi mungkin kalau nak dihuraikan tu semacam panjang lebar, cuma mungkin ada satu surat lagi untuk tentang huraikan tentang perkara-perkara berkenaan. Kemudian yang keduanya nak pencerahan berkenaan dengan yang dalam Al-Quranul Karim, iaitu tentang Luqmanul Hakim. Adakah ia tergolong daripada kalangan Nabi ataupun Rasul? Itu saja Ustaz dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua yang tadi pasal Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini
Kebanyakan ulama mengatakan beliau adalah seorang orang soleh, bukan Nabi. Luqmanul Hakim adalah orang soleh, maksudnya orang yang apa nama, yang soleh lah, yang soleh, yang berbuat baik, yang dipilih oleh Allah SWT untuk dirakamkan kisahnya dalam Al-Quran. Beliau bukannya apa nama ni, Nabi ataupun Rasul. Dan juga macam tu jugalah berlaku juga khilaf tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir pun ada yang mengatakan bahawa beliau bukan Nabi. Pendapat riwayat mengatakan beliau adalah seorang orang soleh. Tapi ada yang mengatakan Nabi. Ada pun Luqmanul Hakim tidak. Beliau bukan Nabi, tapi apa nama tu, orang soleh sahaja. Adapun yang kedua tadi, yang pertama tadi tu berkenaan dengan hubung kait apa tadi, sifat qudrah dan iradah tadi tu, sebenarnya saya kurang jelas sikit soalan itu. Tapi apa berkenaan dengan dalil macam mana tadi yang soalan iradah tu. Tapi insyaAllah kalau saya tak dapat jawab minggu ni pun saya akan jawab minggu akan datang lah. Cuma boleh tak maksudnya sekali lagi untuk soalan pertama saja, saya kurang jelas. Tak maaf ya. Berkenaan dengan Solehul Qadim, Tanzizi Hadis, Qabdah tu Ustaz, ada hubung kaitannya dengan sifat-sifat Allah SWT. Jadi mungkin kat situ ada pencerahannya lebih lah Ustaz. Baik insyaAllah. Soalan itu insyaAllah kita akan bincangkan masa akan datang berkenaan dengan soalan yang dibangkitkan. Baik, insyaAllah. Jadi ada siapa lagi yang dah usah utarakan soalannya ataupun nak berbincang apa-apa? Kalau tidak ada, insyaAllah kita akan tangguhkan majlis kita sampai pukul 12. Atau ada, kalau tak ada insyaAllah kita akan lakukan untuk dibawa ke masa akan datang insyaAllah. Dan sekian ada apa nama ni, untuk perbahasan sampai ke kitab. Kemudian yang selepasnya ni dah tak banyak lah, lebih kurang dalam 3 line je nanti lah, 3 line, 4 line lagi bakinya untuk kita habiskan. Dan yang baki-baki ni lebih kurang banyak berkenaan dengan Isra wal Mi'raj dan juga anak dan isteri Nabi, itu sebagai tambahan info dan kaitan dengan pegangan-pegangan berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman, kekuatan dan juga barakah ilmu dunia akhirat insyaAllah. Dan juga Allah berikan kekuatan kepada kita dalam bentuk kepada semua tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, ustazah yang ada dalam Google Meet ni. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk teruskan menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah dalam menguruskan sekolah, pengetua, mudir dan sebagainya lah. Dan juga para guru, Allah beri kekuatan rohani dan jasmani, kesihatan yang baik dalam meneruskan perjuangan dalam menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah membantu tuan-tuan dan puan-puan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Setakat itu saja, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, salah bicara, terkurang adab, terkurang sopan. Yang baik daripada Allah, yang lemah itu juga daripada Allah dengan asbab kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.